Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para pemimpin kita, guru-guru kita, para jemaah kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sehormati disemulakan yang berbahagia Tuan Imam dan juga Tuan Bilal. Sehormati disemulakan yang berbahagia Tuan Pengurusi serta barisan jawatan kuasa surau. Yang saya mulakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, datuk-datuk, para jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu Riyadhul Jinan, bermakna taman-taman syurga. Orang yang datang ke majlis ilmu walau apa jua sekalipun niatnya, walaupun dia datang dalam keadaan banyak dosa, walaupun dia tak dengar apa yang disampaikan, walaupun dia tertidur dalam majlis ilmu, maka tetap akan dapat manfaat. Walahu qad ghafartu, manfaat diampunkan dosa. Dalam hal ini bukan menggalakkan orang untuk tidur, tertidur, bukannya tidur. Ustaz kata tidur dalam majlis ilmu diampunkan dosa, jom kita tidur ramai-ramai. Ni tak elok. Salah faham dalam memahami satu ungkapan itu membawa padah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam waktu begini ni, malam ni ada yang tengok bola, hujan-hujan tengok bola ni kan, tak tahu apa yang lawan. Tuan-tuan ada di rumah Allah, ada yang nak pergi tengok bunga api, hujan-hujan ada bunga api. Tuan-tuan ada di rumah Allah. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang lelaki itu tempatnya berulang-alik ke rumah Allah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah yang dia itu adalah orang-orang beriman. Maka yang datang ke dalam masjid dan surau adalah orang-orang beriman. Jangan sesekali di antara kita ada yang berpuak-puak, ada yang bergaduh-gaduh, ada yang bermasam muka. Ini perkara yang tak elok. Banyak tempat ada tempat tu pengurusi gaduh dengan imam, ustaz gaduh dengan imam, imam tak suka Bilal, macam-macam yang ini nyampai-nyampai. Jadi perkara macam tu tak berapa elok. Pasal apa? Ke dalam masjid dan surau adalah tempat orang-orang beriman. Tuan-tuan rahmati Allah, kita masih dalam bab kita apa nama kunut, tak habis lagi kunut. Sebelum tu ada beberapa soalan. Minggu lepas saya ceramah di penjara, jemputan ceramah di penjara Simpang Renggam. Banyaklah dia punya tahanan kat dalam tu, lebih kurang 50 ke 60 orang lah gitu. Besar badannya, seram juga kita nak masuk kan. Tapi dia kawal rapi lah oleh pengawal-pengawal di situ. Bab solat. Jadi kalau boleh sebasic yang mungkin untuk kefahaman mereka.
Jadi antara yang diterangkan takbir. Kadang-kadang yang basic tu pun kita tak tahu juga kan. Takbir ni sebasic soalan dia tanya. Mengangkat tangan ni nak paras mana? Ni berguna juga untuk kita ni. Kita disunatkan dalam mazhab Syafi'i, disunatkan mengangkat tangan itu ada 4 tempat. Ni tuan-tuan pegang sampai bila-bila. Kat mana disunatkan mengangkat tangan dalam solat? Dalam mazhab Syafi'i ada 4 tempat. Adapun mazhab lain menyebutkan ada 3 tempat. Jadi yang pertamanya ketika mengangkat takbiratul ihram. Jadi kalau tuan-tuan nampak orang takbiratul ihram, dia tak angkat tangan, tidak membatalkan solat dia. Yang pertama hukumnya adalah sunat angkat tangan. Allahu akbar. Itu yang pertama. Yang keduanya hendak rukuk. Allahu akbar. Ramai kan antara kita nak rukuk tak angkat tangan. Sunat dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiganya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu pun jadi perbahasan. Adakah sami Allahu liman hamidah baru angkat tangan? Itu maknanya dia mentakhirkan dia punya angkat tangan tu. Sami Allahu liman hamidah lambat. Sebenarnya ialah sain. Dan yang keempat ialah bangun daripada rakaat kedua. Nak masuk rakaat ketiga daripada tahiyat awal. Itu sunat mengangkat tangan. Allahu akbar. Yang keempat ini ada perbahasan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i cukup teliti bagi makmum yang masbuk. Makmum masbuk dia bukan rakaat ketiga pun, bukan bangun rakaat ketiga pun. Adapun imam bangun kepada rakaat ketiga, dia baru nak masuk rakaat kedua, imam angkat tangan, maka tetap disunatkan kepada makmum yang masbuk itu angkat tangan juga, walaupun dia bukan pada rakaat ketiga. Ini bab mengangkat tangan. Berbalik kepada soalan yang tadi, angkat tangan pada takbiratul ihram tu sunat. Persoalannya nak parat mana? Antara kitab-kitab rujukan yang saya telah rujuk ialah 4 jari ini menghadap ke arah kiblat, dan ibu jari ini dibuka dan sejajar dengan cuping telinga. Cuping telinga. Jadi tegak ini tidaklah bermaksud dikeraskan. Dulu konon katanya juara taekwondo, tangannya keras, tak boleh nak bengkok. Agak-agak menghadap kiblat. Tak perlulah Allah sampai nak tengok tegak betul. Agak-agak tuan-tuan, menghadap kiblat. Tidak perlu dikeraskan. Dia punya anggaran sebegini. Jadi tapak tangan ini menghadap kiblat. Kalau kita gini, tidak menghadap. Allahu akbar, yang bagus begini. Adapun gini tidak membatalkan. Yang kurang ajar macam mana? Gini, tunjuk penumbuk. Ini kurang ajar. Jadi gini, di 4 jari ini dihadapkan ke arah kiblat. Ini. Ada orang tanya, saya pernah mengajar saudara baru. Dia mualaf. Dia orang Sarawak. Telinganya dulu digantung dengan pemberat, lalu cupingnya panjang. Cuping saya lebih daripada bahu, Ustaz. Adakah saya nak begini? Tak, ikut pada kelaziman orang. Tadi dalam kitab disebutkan ibu jari ini paras cuping. Betul? Ikut pada adat semua orang. Cuping orang semua majoriti kat sini. Yang cuping dekat sini tu dia seorang saja. Maka ikut adat kepada semua orang. Maka di sini walaupun cuping dia kat bawah ni. Jadi begini. Jadi itu antara bab inilah mengangkat tangan. Makruh, apakah lelaki boleh menjadi imam kepada wanita yang bukan mahram ketika bersendirian? Pakwa dengan makwu. Dia pergi dating, tapi dia kerjakan solat lah. Dia nak solat berjemaah. Apakah hukumnya? Ni tuan-tuan, kita ada anak kan, anak lelaki, anak perempuan. Kita pun benarkan dia keluar kan, pergi rumah bakal mak mertua lah contohnya. Sampai kat situ masa waktu mak mertua pun kata sembayang lah. Dia berdua sembayang, laki dengan perempuan, belum ada ikatan apa-apa. Makruh tahrim, yakni haram. Seseorang lelaki solat mengimami seorang wanita yang bukan mahram ketika bersendirian. Jika lelaki itu berdua-duaan dengan seorang wanita, Ashab Syafi'i mengatakan apabila seorang lelaki mengimami isterinya atau mahramnya,
dan berduaan dengannya, hukumnya boleh dan tidak makruh. Ini kalau suami isteri lah. Namun jika dia mengimami wanita yang bukan mahram dan berduaan dengannya, hukumnya haram bagi lelaki itu dan haram pula bagi si wanita itu. Jadi jangan suka nak. Tapi kalau ramai tak ada masalah. Kalau berdua, imam macam dulu siapa pelakon? Siapa tu? Fatah Amin dengan Nurulfa tu kan, semain jemaah. Jadi dah mengumpat pula kan. Ini untuk untuk apa nama? Mungkin dia pun dah taubat dah. Untuk pengetahuan. Tak boleh. Tak boleh, tak kisahlah. Jadi tidak boleh. Kalau ramai tak ada masalah. Boleh mendatangkan syahwat juga. Walaupun dia kata tak, saya tak datang syahwat. Dia boleh mendatangkan syahwat. Cuba dia elakkan. Sebab tu walaupun kita berjemaah ramai-ramai, kenapa imam itu disunatkan menoleh ke belakang atau ke kanan ketika Allahumma antas salam? Kenapa tak beri salam terus toleh ke belakang? Itulah maksudnya nak beri laluan kepada wanita kalau ada yang nak keluar. Susunan sah berjemaah tu, kalau ada perempuan yang memiliki tubuh badan paras rupa yang sangat cantik, boleh memukau, dia belakang sekali. Dia tak boleh depan sekali. Nanti orang tak tenteram sembahyang. Jadi sampai macam tu dia punya tahap. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita akan sambung pengajian kita. Kunut yang lepas kita dah sebutkan ada 11 lafaz, 11 lafaz. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. 6. Ini kadang-kadang tu boleh balik it dengan ik. Semua dia it. Dia pun dengar. Jadi yang ke-6, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu kaf. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada dua tu. Kaf nombor 6 dengan nombor 11. Jadi persoalannya, apakah lafaz ini boleh ditambah? Tadi dalam hadis sebutkan ada yang 8, 9, 10, 11. Persoalannya boleh tak kita tambah-tambah? Rasa-rasanya doa kunut tonton macam lagi panjang daripada yang saya sebutkan tadi kan? Kerana kita telah pun menambah. Kita lihat apa kata penyusun Al-Majmu', juzuk 3 halaman 477, baris yang kelima. Mengenai masalah ini ada dua wajah pendapat di kalangan al-ashab. Al-ashab ni apa? Ada orang belajar al-ashab. Al-ashab ni apa? Al-ashab ialah ulama-ulama yang hidup sebelum zaman Al-Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Al-ashab. Namun demikian, pendapat yang sahih dan masyhur ialah pendapat yang diputuskan oleh jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, iaitu tidak tertentu hanya kalimah-kalimah ini sahaja, bahkan semua yang berbentuk doa maka harus diguna pakai, boleh. Apa sih? Alamak, hari ni kena jadi imam sembahyang subuh, imam tak datang contohnya. Tak pernah jadi imam pula tu. Maka doa kuno tak hafal, boleh dibaca dengan apa sahaja doa. Janji jangan bahasa Melayu. Penyusun Al-Hawi berkata, terhasil juga dengan doa-doa yang maksur daripada Rasulullah SAW dan yang tidak maksur. Jika dibaca ayat Al-Quran yang merupakan doa atau menyerupai doa seperti ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ayat terakhir surah Al-Baqarah tu doa. Apa doanya kalau tak silap sini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kan pernah dengar doa tu? Maka boleh juga kalau tuan-tuan pergi satu tempat, patutnya kunut subuh ni, orang imam itu dibaca ayat terakhir surah Al-Baqarah, kerana dalam kitab ada disebutkan harus hukumnya. Maka jangan pelik, jangan kata oh ni ajaran sesat ni, repot Jabatan Agama. Padahal dia ni gendeng. Kan orang Jawa panggil gendeng. Sebab tu kita jangan suka-suka komplain orang.
Sikit-sikit tak kena, sikit komplain. Sikit-sikit komplain. Rupanya dia yang gendeng. Tu gendeng tuan-tuan. Orang Jawa kata gendeng. Jadi maka ia juga dikira sebagai doa kunut. Ni ulama kata ni, pergi satu tempat sembahyang subuh. Tapi kalau orang itu memang ini hukumnya ialah harus. Tapi tuan-tuan perlu ketahui, yang terafdal ialah doa kunut yang pada lafaz-lafaznya tadi. Ini mesti dibaca. Sunat hukumnya dibaca. Adapun nak tambah itu hukumnya harus. Penyusun Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juzuk 1 halaman 815, mengatakan dan dikira sah berdoa dengan sirah yang lain daripada sirah ini, iaitu dengan semua jenis zikir yang merangkumi doa, iaitu permohonan dan sana'. Sana' ni apa? Pujian. Adakah doa kunut kita ni yang kita baca ni ada pujian? Ya, benar. Jawapannya ada pujian. Seperti Allahumma gfirli ya ghafur. Adapun kita sembahyang subuh, kita pun baca Allahumma gfir lana ya ghafur. Ampunkan kami ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Ya ghafur itu ialah sana', pujian. Ya ghafur. Jadi adab-adab antara berdoa, kita letakkan lafaz-lafaz pujian di belakangnya. Maka doa itu adalah lebih molek dan lebih mustajab. Allahumma gfirli ialah doa pengganti doa kunut tadi. Kalaulah pergi satu tempat orang baca doa selain daripada doa kunut, kita nak bawa kepada tuan-tuan supaya tak pelik. Kalaulah ada orang buat, supaya kita tidak mudah menyesat-nyesatkan orang. Yang ghafur pula adalah sana'. Sana' apa? Pujian. Begitu juga seperti kalimah warhamni ya rahim ataupun waltuf bi ya latif. Kayak kata warhamni dan waltuf bi merupakan doa, manakala kata-kata ya rahim dan kata-kata ya latif pula adalah sana'. Namun yang aula ni apa? Paling utama adalah mengucapkan Allahumma hdini fi man hadait. Itu kau seorang. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Ada tempat kan imamnya Allahumma hdini fi man hadait. Dia punya makmum amin kuat. Padahal imam tu doa kunut untuk sendiri. Jadi kalau jamak ialah Allahumma hdina fi man hadait wa afina. Ni ditukar pada pembacaan kunut yang panjang adalah makruh, sama seperti makruhnya memanjangkan tahiyat awal. Bacaan tahiyat awal. Ada orang dia pernah bertanya, boleh tak saya nak membaca tahiyat awal ni sampai fil alamina innaka hamidum majid? Kan diajarkan kepada kita suruh baca sampai selawat tu kan. Jadi persoalannya dia nak baca panjang-panjang sampai fil alamina innaka hamidum majid. Pasal apa saya tanya? Dia kata kalau baca banyak tentunya pahalanya lagi banyak. Pening juga nak jawab tu kan. Jadi kita rujuk pada kitab-kitab. Hukumnya ialah sunat. Tuan-tuan hendaklah meletakkan sunat ini pada tempatnya. Kalau kita tidak meletakkan perkara sunat ini pada tempatnya, boleh datangnya makruh. Secara yang simple, ada orang pernah tanya, habis sahaja bersalam wirid, orang tengah wirid, seorang hamba Allah ni dia nak solat sunat. Dia terus solat sunat ba'diyah isyak lah. Lepas main isyak, orang wirid, dia sembahyang sunat. Itu sunat juga betul. Wirid pun sunat. Manakah lebih utama? Meletakkan sesuatu perkara sunat itu pada tempatnya. Sunat yang dituntut ketika itu ialah selepas memberi salam ialah wirid. Adapun dia kerjakan solat sunat, dia punya tanggam tak berapa nak kena. Jadi mendatangkan hukum makruh, walaupun dia sembahyang sunat ba'diyah, melainkan ada keuzuran, melainkan ada urusan penting, dia nak kena cepat. Tapi jadi tabiat hari-hari, lepas beri salam aja dia terus sembahyang sunat. Orang wirid, nanti orang dah habis wirid, orang habis doa, dia pun ketawa-ketawa. Dia dah enjoy. Jadi waktu wirid yang dituntut ialah wirid. Habis sebenarnya sembahyang sunat yang afdal ialah di rumah. Tapi kita ni berbalik pada diri kita. Ada yang kita ni tak mampu nak solat sunat di rumah.
Dia dah confirm, dia kata dia balik, dia nak pergi ngeteh lah dan sebagainya, kan? Boleh sembahyang di masjid. Cuma yang paling afdal, sebab tu ada orang baca hadis Nabi separuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya solat-solat di antara kamu itu yang paling afdal ialah di rumah. Dia baca separuh. Illal maktubah, kecuali solat fardu yang 5 waktu tu. Jadi kalau kita baca hadis separuh, dia kata Nabi kata suruh solat dekat rumah. Tu yang dekat rumah. Sebenarnya kat rumah tu ialah solat sunat. Illal maktubah, kecuali solat fardu yang 5 waktu, afdalnya di masjid dan surau. Jadi kalau nak tanya, nak sembahyang sunat dulu ke nak wirid, yang afdal ialah wirid, melainkan ada keuzuran. Jadi kalau ikut sebahagian ulama, ulama mazhab Syafi'i dengan berani mengatakan tak dapat 27 darjat. Tak cukup. Start bila nak dikira 27 darjat? Daripada tuan-tuan ambil wuduk kat rumah. Ambil wuduk, tu dah dihitung dah 27 darjat. Ada 27 dah, tuan-tuan dah dapat 27. Buat perkara makruh satu, potong satu, potong satu, potong satu. Sebab tu jangan suka sangat 27, tapi melakukan perkara makruh, melakukan perkara-perkara makruh dalam solat, maka tak dapat 27. Mungkin kurang sikit, 26, 25 dan sebagainya lah. Jadi cuba elakkan perkara makruh. Mengetel-ngetel jari waktu waktu wirid ni. Ketak ketuk. Diselang-selangkan tu makruh juga. Kita menongkat kita punya badan gini, melainkan darurat. Kalau darurat, uzur, semua dimaafkan. Jadi kalau waktu wirid ni, kita tongkat gini, makruh hukumnya, melainkan uzur. Pembacaan kunut yang panjang adalah makruh, sama seperti makruh yang memanjangkan bacaan tahiyat awal tadi kita sebutkan. Maka yang disunatkan itu baca sampai pada hadnya. Walau bagaimanapun mustahab jika dihimpunkan di antara kunut Nabi SAW. Apa kunut Nabi? Allahumma hdini fi man hadait. Sebab tu ada orang kata bid'ah. Apa dia kata kunut ni asal daripada mana? Nabi lah, Nabi SAW. Ini kunut Nabi. Yang tuan-tuan baca tu ialah kunut Nabi SAW. Dengan kunut Sayyidina Umar Al-Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar. Apa kunut Sayyidina Umar dan anak kepada Sayyidina Umar? Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika. Yang akan disebutkan, nanti kita akan sebutkan ya. Perlu diketahui juga bahawa membaca kunut yang panjang adalah khusus untuk munfarid, orang sembahyang sendiri. Dia kata boleh tak nak baca kunut panjang-panjang? Panjang. Jadi tadi kan kita ada 11 lafaz. Ini nak tambah dengan doa-doa yang lainnya. Boleh ke tidak? Maka boleh kalau untuk solat bersendirian. Adapun kalau berjemaah, maka yang paling afdal ialah seringkas-ringkasnya. Perlu diketahui, dan imam bagi jemaah yang redha dengan bacaan imam yang panjang, bukan bagi semua imam. Adapun kalau satu tempat tu semua permintaan, semua orang alim, satu masjid ni semua orang alim, tuan imam, tolonglah hari ni baca surah panjang-panjang, tolonglah hari ni doa kunut panjang-panjang. Semua redha, semua memang nak bacaan panjang-panjang, maka tak ada masalah. Selain daripada itu, jika seseorang ingin membaca kunut yang pendek, memadailah dengan kunut pertama, kunut Nabi SAW di bawah ini. Apa doanya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini digabungkan dengan kunut Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah dengar? Itu doa kunut apa? Macam kunut nazilah. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaq. Dalilnya apa? An Khalid bin Abi Imran qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala Mudar idza ja'ahu Jibril fa awma'a ilaihi an aniskut
fasakata faqala ya Muhammad innallaha lam yab'athka sababan wala la'anan wa innama ba'athaka rahmatan lil alamin laisa laka minal amri syai'un summa 'allamahul qunut Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika ila akhir ayat. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW pernah mendoakan kehancuran ke atas Bani Mudhar. Nabi doa kehancuran, minta dihancurkan Bani Mudhar ini. Lalu tiba-tiba dihalang oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang lantas memberi isyarat kepada Nabi Muhammad SAW, berhenti wahai Muhammad daripada terus berdoa begitu, jangan doa macam tu. Lalu Rasulullah pun berhenti. Maka Jibril pun berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan kamu untuk menjadi pengutuk dan pelaknat, tetapi Allah mengutus kamu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yang kita sekarang tengah famous gunakan ayat kan, rahmatan lil alamin. Jadi Nabi ketika itu berdoa untuk kehancuran kepada kaum Bani Mudhar, tapi dihalang oleh malaikat Jibril alaihissalam kerana Nabi Muhammad itu tidak diutuskan untuk menjadi pengutuk dan pelaknat. Engkau tidak berhak sedikit pun dalam urusan mereka yang engkar. Jibril pun mengajarkan Rasulullah lafaz-lafaz kunut. Apa kunutnya? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfir. Jadi Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruk wa natubu ilaik ila akhir ayat. Jadi kunut ini boleh dibaca, jangan ada kata bid'ah. Kita dalam mazhab Syafi'i sunat. Adapun berbalik pada hukum kalau tak baca tidak membatalkan solat. Jadi kalau puak Wahabi memang tak baca, tapi itu bukanlah lesen kita. Nampak orang tak baca doa kunut, kita pergi satu masjid, pergi surau, tiba-tiba imam tak baca kunut, Wahabi imam. Tak boleh terus cakap begitu, entah dia lupa kan. Kita ni kan pantang orang silap sikit. Jadi tak bolehlah macam tu. Nak muka murah tu bukan mudah-mudah itu. Macam Wahabi kan dia mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Tonton pergilah satu pasar raya, pergi Maidin, pergi Jasko, cuba tanya cashier, Allah Ta'ala di mana? Dia pun kata di langit. Wahabi kau ni. Tak boleh. Dia sebab dia jahil, dia pun tak tahu. Kita pun tanya bukan betul sangat. Aku mazhab Syafi'i, tapi sembahyang tak guna mazhab Syafi'i pun. Bercampur aduk. Jadi jangan mudah menghukum-hukum orang. Mungkin dia jahil. Dalam I'anah At-Talibin juzuk 1 halaman 160, penyusun membawa sambungan kunut Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa sambungan dia? Allahumma adzibil kafarata wal musyrikin alladhina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa thabbithhum ala millati rasulik wa awzi'hum an yufu bi ahdika alladhi ahadtahum alayhi wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Ini kunut Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kalau kita tak hafal pun, kalaupun kita dengar, nak membawa kita kepada, kalau kita pergi satu masjid ada imam yang membaca macam ini, maka dia bukanlah sesat. Hukumnya harus boleh. Persoalannya, apakah mustahab? Yang ini lebih disukai, lebih bagus. Kunut itu diakhiri dengan selawat dan salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Adakah bagus? Dan ditambah dengan ahli, ya ini perkataan keluarga bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ucapan selawat, Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan mengenai masalah ini ada dua wajah pendapat di kalangan al-ashab. Namun demikian pendapat yang sahih dan masyhur ialah pendapat yang diputuskan oleh Asy-Syirazi, dan jumhur ulama mengatakan mustahab, lebih bagus, lebih disukai. Hukumnya membaca selawat ke atas Nabi SAW di akhir kunut itu dalilnya ialah hadis berikut. Apa dalilnya?
Anil Hasan bin Ali, daripada cucu Nabi Hasan bin Ali. Qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati fil witri qala qul Allahumma hdini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabi Muhammad. Macam tak kena je kan. Itu kunut yang Nabi ajarkan kepada cucunya Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi kalau kita dengar imam tu baca, imam ni macam tertinggal satu ayat je, bukan, mungkin dia baca kunut Sayyidina Hasan. Daripada Hasan bin Ali berkata, Rasulullah SAW telah mengajarkan aku beberapa kalimah yang aku ucapkannya tatkala salat witir. Salat witir dibaca kunut. Qulillahumma hdini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait, yang saya bacakan tadi. Dia punya lafaz selawat yang ujung tu, wa sallallahu ala nabi Muhammad, pendek gitu. Ini yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Al-Hasan. Bagi ucapan salam pula, penyusun Mughnil Muhtaj mengatakan, An-Nawawi menjazamkan pendapat pertama dengan disunatkan mengucapkan salam, sunat hukumnya. Al-Isnawi mengatakan dalil yang paling kuat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, yang ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Ini dalil selawat yang paling kuat. Jadi kalau dalam khutbah pun, khutbah kan disuruh kita untuk diam. Adapun kalau mana dia ajak oleh khatib untuk berselawat, berselawatlah kata dia, maka hendaklah tuan-tuan berselawat walaupun ketika khutbah. Ada orang tak nak selawat ketika khutbah, pasal dikatakan suruh diam, dengar diam dengan taat. Disuruh selawat dia diam, maksudnya dia tak taat, dia tak menghayati. Bagi orang yang menghayati, disuruh selawat maka berselawatlah. Waktu khatib berdoa, maka ucapkan amin. Angkat tangan, yang disunatkan mengangkat, kita ini sebagai jemaah disunatkan mengangkat tangan. Yang disunatkan tidak mengangkat tangan adalah bagi khatib, yang apa nama, berkhutbah ini disunatkan tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun bagi kita disunatkan untuk mengangkat tangan. Bagi ucapan ahli Muhammad, yakni keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, penyusun Mughnil Muhtaj berkata, wa yusanna salatu 'alal al. Disunatkan juga berselawat ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zarkashi berkata, dalil disunatkan menyebut al, yakni keluarga ketika berselawat, ianya hadis daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, ada di kalangan sahabat berkata, wahai Rasulullah, mengenai ucapan salam kepada Tuhan kami sudah mengetahuinya, maka bagaimana pula caranya untuk kami ucapkan selawat ke atas Tuhan? Rasulullah SAW lantas bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, utuskanlah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW serta keluarga baginda, sebagaimana engkau utuskan selawat ke atas keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha tinggi kemuliaannya. Dan berkatilah Nabi Muhammad serta keluarga baginda sebagaimana engkau telah berkati keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha tinggi kemuliaannya. Ini selawat. Selawat boleh selawat Ibrahim. Selawat pendek macam mana selawat pendek? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu selawat Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh, tak ada masalah.
Ditambah oleh penyusun kitab. Sebab itulah di dalam kitab fiqh madhab Asy-Syafi'i didapati penyusun-penyusun mengatakan selawat ke atas Nabi SAW dan keluarganya adalah sunat. Dua sunat, ini sunat ab'ad, yang berasingan oleh itu disunatkan menyebut dengan sirah yang sekurang-kurang selawat. Kalau dalam doa, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi, itu pun boleh. Persoalannya, apakah bacaan imam sama dengan bacaan makmum dan munfarid, orang sembahyang sendiri? Bacaan kunut. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berkata al-ashab, jika ia seorang imam maka janganlah ia mengkhususkan doa itu dengan dirinya sahaja. Saya sebutkan tadi kan, Allahumma hdini itu. Dia imam, maka janganlah dia membaca Allahumma hdini, hendaklah dia membaca Allahumma hdina. Bahkan hendaklah dia mengumumkan doa itu dengan menukarnya kepada lafaz-lafaz jamak seperti Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Begitu juga dengan lafaz wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Antara dalil-dalilnya an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yahillu li ahadin ay yaf'alahunna la ya'ummu rajulun qauman fa yakhussu nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala faqad khanahum ila akhir ayat. Daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang tidak halal bagi seseorang untuk melakukannya, iaitu tidak mengimami seorang lelaki akan sesuatu kaum lantas ia mengkhususkan doa itu untuk dirinya sahaja. Jika ia melakukan yang sedemikian, maka tidak bermakna, maka itu bermakna ia telah mengkhianati mereka. Hati-hati kalau kita jadi imam, kita doa untuk diri kita sendiri, ke akhirat nanti dituntut oleh jemaah. Banyak benda boleh tuntut. Kalau kita jadi pengusi ke AJK, kena hati-hati. Ini kita imam. Dalilnya ialah wasitul imam wasudul khalal, tengahkan imam. Kita sebenarnya kena ambil kira tau, yang tengah imam ni. Ambil kira macam mana? Bukan semata-mata pada mihrab. Kita punya mihrab di sini yang digunakan untuk jemaah. Sana berapa kaki, sini berapa kaki. Pasal kita guna sampai ujung tu berapa kaki. Kalau imam di sini, sana macam kelihatan lebih. Walaupun kita kat sini nampak macam tengah sebab mihrab dia tengah. Tapi kalaulah di sana lebih, maka di sana kurang. Pasal kat luar sana kita tak guna untuk sembahyang kan. Jadi kat sini berapa kaki? Daripada sini macam 10 kaki. Sana macam lebih. Jadi tak center. Makruh juga hukumnya. Jadi kalau ini guna sembahyang Jumaat tak? Sembahyang Jumaat. Kalau untuk sembahyang Jumaat penuh kan? Itu lain ceritalah. Kalau bagi solat-solat yang mungkin tidak penuh, tak penuh, maka kita kena usahakan untuk disenterkan. Maksudnya kalau mungkin terpaksa di belakangkan sedikit, tapi kalau dah tak boleh, lain ceritalah. Kalau boleh, kena difikirkan dulu, kerana hukumnya makruh. Tak dapat 27 darjat kalau mana imam tak di tengah. Pasal di sana lebih tu. Saya baru terpasal tadi kan. Pasal tadi first time sembahyang kat tepi kan. Saya ukur-ukur, lebih ni sebelah sana panjang, sebelah sini sikit. Ni mihrab memang di tengah ni. Melainkan kalau sana tak guna, jadi center sini, ni sini sama panjang. Tapi kalau sana guna, maka tak center, makruh hukumnya. Ni tapi ni bagus, cuma tak depan sedikit mimbar ni. Tak ada bumbung. Yang mimbar paling bagus ialah tak ada bumbung. Banyak tempat ada bumbung, macam saya sebut lah. Hujan tidak, panas pun tidak. Bumbung sebesar bumbung kan. Bumbung untuk apa dah kan? Tiang bagus, tak ada tiang tu bagus. Tangga tapi tak ada tangga pula. Sunnah ada tiga kaki tangga. Sekarang macam-macam jenis lah mimbar. Akan datang kalau nak beli, cari
Kalau ada duit lebih lah kan, nak beli mimbar kan, orang pulai perdana kan duitnya kepuk-kepuk. Kalau nak beli mimbar, beli yang ada tangga kat depan, 3, 1, 2, 3. Tangganya belah depan. Cari yang tak ada bumbung, tak ada besar pun tak apa kan. Ada tempat besar betul, tangga kat belakang. Lepas tu ada bumbung, ada tiang, lepas tu letak kat dalam sorok. Makruh dah. Jadi kalau ada nak beli mihrab, ni kan, mihrab tu untuk imam. Banyak tu nak guna tu. Pasal apa? Kita sembahyang seminggu, satu hari 5 kali, seminggu 35 kali. Sebulan berapa banyak kali tu? 35 kali 30 hari. Kalau setahun, kalau 20 tahun sembahyang, 20 tahun makruh. Sayang tu. Kalau mimbar seminggu sekali kan. Jadi kita kena fikirkan pasal apa? Sekarang mungkin biasa bagi kita, dekat akhirat nanti ada orang yang pahalanya tak cukup, patutnya dapat masuk syurga, tapi sebab pahalanya sikit, kurang sedikit. Patutnya kalau dia sembahyang dapat pahala 27, dapat masuk syurga. Tapi ngam-ngam, dia akan tuntut kepada pengerusi dengan JK lah. Sebab tu jangan suka kan pengerusi dengan JK kerana tidak melaksanakan. Ni bukan saya tidak menyebelahi siapa lah. Ni saya kongsikan lah. Kalau tak dapat laksanakan, kurang-kurang difikirkan. Jangan kita ambil remeh. Kadang kita dah cuba laksanakan tapi tak berjaya. Jadi difikir-fikirkan. Segala perkara yang makruh, nanti ke akhirat pasti akan ada orang yang menuntut. Ni bukan ni jemaah. Inilah antara tonton adalah yang akan menuntut nanti. Jadi kena hati-hati. Orang banyak pahala dia tak menuntut. Banyak pahala tak menuntut pasal direct masuk surga. Yang ngam-ngam ni sipi-sipi dituntut. Kau dulu tak apa. Kena hati-hatilah. Jadi difikir-fikirkan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon turunkan dan silap kata. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.